Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Taala pada malam ini. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga anjuran Masjid Ibn Abbas menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai akan masuk ke bab yang ke-10 di muka surat 213 iaitu kekeliruan sekitar kematian. Subtopik yang pertama berkaitan tentang kenduri tahlil ataupun dikenali juga sebagai kenduri arwah. Soalan: apakah pandangan Islam, maknanya dari segi syariat, dan macam mana hukumnya tentang majlis tahlil? Kenapa disebut tahlil? Kerana dalam majlis itu ada dilakukan zikir la ilaha illallah, itulah tahlil. Kenapa ada kalanya disebut kenduri? Kerana biasanya ada juga dibuat jamuan makan dalam majlis tersebut yang dilakukan pada hari yang ketiga atau ke-7, ke-20, ke-40 atau ke-100 setelah kematian. Tak tahu dari segi hukum. Jawapan, ia dijawab dengan melihat beberapa perkara. Kerana hukum ini dia boleh berubah mengikut bagaimana sesuatu perbuatan itu dilakukan dan apakah dorongan perbuatan itu dilakukan menyebabkan hukum itu boleh berubah. Pertama, kita melihat daripada sudut jamuan itu. Yang tahlil itu satu, yang zikir, baca Quran, selawat, doa, ya. Kita nak lihat daripada sudut jamuan. Boleh ke selepas kematian maka keluarga si mati buat jamuan, jamu orang makan? Pertama, ada hadis yang mengisyaratkan tentang keharusan dilakukan jamuan selepas kematian. Di hadis riwayat Imam Abu Dawud, iaitu diriwayatkan bahawa sahabat Nabi menceritakan
kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Satu masa kita itu keluar bersama dengan Rasulullah SAW untuk menguruskan jenazah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafira awsi' min kibali rijlaihi wa awsi' min qibali ra'sihi. Maka saya itu melihat Rasulullah SAW hal keadaan baginda itu berada di atas kubur. Bukan makna atas kubur tu di kubur Nabi SAW berdiri atas kubur, bukan. Berarti Nabi SAW berada di kawasan berkuburan, di sisi kubur lah. Lalu Nabi SAW berpesan kepada orang yang menggali kubur itu, luaskan daripada bahagian kaki. Lalu Nabi SAW tengok, Nabi SAW pesan, luaskan bahagian kepada, Nabi SAW bagi panduan kepada orang yang tengah gali kubur. Falamma raja', selepas Nabi SAW itu dalam hal keadaan kembali daripada urusan jenazah tadi, istaqbalahu da'iyam ra'atin. Istaqbalahu da'iyum ra'atin. Lalu datanglah berjumpa dengan Nabi SAW itu orang yang tukang jemput mewakili seorang wanita. Kalau ikut sebutan di sini, wanita itu boleh jadi sesiapa sahaja. Tetapi ada juga orang yang menafsirkan hadis ini, ulama yang menafsirkan hadis ini, yang memahami imra'atin dalam hadis ini ai imra'atil mayyit, iaitu isteri si mati. Dia hantar wakil, bukan dia sendiri pergi jemput, tidak. Dia hantar wakil untuk pergi jemput Nabi SAW. Faja'a, lalu Nabi SAW datang. Waji'a bin ta'ami, lalu dihidangkan makanan. Jadi kalaulah benar tafsiran sebahagian para ulama bahawa imra'atin dalam hadis ini adalah isteri si mati, maka jelaslah jamuan itu dibuat oleh keluarga si mati. Tapi kalau imra'ah hanya seorang wanita sahaja, maka itu tidak jelas kepada isu yang kita bincangkan ini. Lalu Nabi SAW meletakkan tangan baginda, yakni untuk makanlah. Bila dia akan makanan, Nabi SAW letak tangan baginda. Summa wada'al qaumu fa'akadu. Lalu bila orang ramai tengok Nabi SAW dah nak makan, mereka pun ikut, ya. Mereka pun letak tangan pada makanan dan makan. Fa nazara abauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluqu luqmatan fi famihi. Lalu bapa-bapa kami, jadi yang menceritakan ni barangkali tabi'in ataupun sahabat yang kecil. Bapa ke bapa kami, mereka melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu suapan ke mulut baginda. Jadi Nabi SAW ambil, letak di mulut. Tiba-tiba Nabi SAW berhenti, tak jadi makan. Summa qala la ajidu lahma syatin ukhidat bi ghairi idni ahliha. Jadi Nabi SAW bersabda, tidaklah aku dapati bahawa daging kambing ini telah diambil tanpa izin daripada tuan dia. Fa'arsalatil mar'atu qalat, lalu ditanyalah kepada wanita tadi, dan wanita tadi menerangkan, ya Rasulullah, inni arsaltu ila al-baqi'i yashtari li syatan. Wahai Rasulullah, aku ada utuskan orang untuk pergi ke Baqi' untuk membeli bagi aku tu seekor kambing. Falam ajid, tapi tak ada kambing untuk dalam masa tu, tak ada kambing. Farsaltu ila jarin li faqadishtara syatan. Bila dah tak ada kambing di Baqi', tempat yang biasanya ada orang jual kambing, lalu aku pun mengutuskan utusan tadi pergi ke rumah jiran aku, padahal jiran aku ni dia sudah ada beli seekor kambing. Mana nak beli kambing daripada jiran tadilah, sebab nak jamu makan.
Al-ursila ilayya Al-arsil ilayya biha bisamaniha falam yujad. Tujuan pergi ke rumah jiran tu sebab nak supaya jiran tu beri kambing tu kepada dia dengan harganya. Mana jiran tu jual dululah. Nanti kalau dia nak, dia beli lain lah. Sebab saya nak perlu pakai sekarang. Falam yujad, maknanya jiran tu tak ada. Fa'arstu ila imra'atihi fa'arsalat ilayya biha. Lalu aku kirimkan pesanan tadi kepada isteri jiran. Lalu isteri jiran tadi pun menghantarkan kambing tadi. Mana isteri jiran tu bukan tuan punya kambing. Jadi bila bukan tuan beri, tak sah lah. Sebab syarat sah jual beli itu kita beli daripada pemilik dia atau sekurang-kurangnya daripada wakil dia, orang yang diberi izin untuk menjual bagi pihak dia. Ini isteri dia tidak diberi izin, hanya kan dia tengok suami dia tak ada, tak apalah, jualah dulu. Jadi tak sah jual beli tu sebab tanpa izin suami, tanpa izin pemilik lah yang pentingnya. Faqala Rasulullah SAW at'imihil usaro. Jadi Nabi SAW bersabda pada wanita tadi, kalau macam itu beri makanlah kepada para tawanan. Maknanya makanan itu tak halal. Bukan sebab kambing itu tak halal, bukan sebab jamuan itu dibuat selepas daripada kematian, tapi sebab kambing itu bukan dibeli dari tuan. Dia macam ambil harta orang tanpa izin tuan dia, habis buang sajalah, membazir lah. Jadi ada tawanan orang kafir, ya, yang bukan Islam, mereka tak ada masalah. Kambing sembelih ke tak sembelih ke, halal ke haram ke, mereka makan dia. Ya, jadi daripada membazir, dah masak dah, bagi makan kepada tawanan gitu. Jadi poin yang ada kaitan dengan isu yang kita bincangkan adalah mengikut kefahaman sebahagian para ulama, imra'atin dalam hadis ini merujuk kepada isteri si mati. Jadi kalau benarlah apa yang difahami oleh para ulama itu, maka ini menjawab persoalan yang ditanyakan bahawa tidak haram bagi seseorang itu melakukan jamuan selepas kematian ahli keluarga. Kenapa? Kerana dia sebenarnya adalah sedekah. Sebab itu orang yang nak buat kenduri arwah ni, dia juga perlu faham. Jangan dia buat kada tiru-tiru, orang lain buat, berkata pula kalau saya tak buat. Jangan macam itu. Dia kena faham kenapa dia buat jamuan tadi, iaitu yang paling selamat dengan niat bersedekah bagi pihak semati. Kerana sedekah bagi pihak semati, ijma' ulama sampai jadi pahala itu bagi semati. Kalau bacaan Al-Quran bagi pihak semati itu masih ada pertikaian. Dia kata majoritinya kata sampai. Tapi ada juga riwayat daripada imam kita sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah taala, iaitu baca Quran bagi semati itu tak jadi untuk semati, tapi jadi untuk orang yang membaca. Tapi ada setengah golongan dia salah faham. Dia kata Imam Syafi'i tak bagi baca Quran bagi orang mati. Dia kata kamu ni mengaku je mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi baca Quran untuk orang mati. Tak betul. Isu antara Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan para ulama yang lain bukan boleh ke tak baca Quran bagi pihak semati. Itu bukan isu. Isunya adalah kalau dibacakan Quran itu bagi pihak semati, adakah sampai pahalanya ataupun tidak? Jadi ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak sampai. Berarti kalau baca hanya dapat pahala bagi orang yang membaca. Itu pun ada huraian daripada Syekhul Islam Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, yang mana beliau menghuraikan maksud tidak sampai pahala kepada semati itu adalah pertama sekiranya tidak didoakan.
Kalau didoakan maka sampai ud'uni astajib lakum. Sebab itu kita lihat kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, biasanya lepas daripada tahlil, orang yang membaca doa itu dia membaca Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Quran dan seterusnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran kami tadi. Kerana mengambil kira pandangan yang dihuraikan tadi. Dan yang kedua, kalau tidak diniatkan, baca saja tapi tidak diniatkan, kerana innamal a'malu binniyat, hanya amalan itu dinilai mengikut niat. Dan yang ketiga, sekiranya bacaan Al-Quran itu tidak dibaca di sisi mayat, maknanya tidak dibaca dekat dengan kubur atau di sisi mayat yang belum dikebumikan. Adapun kalau dibaca di sisi mayat, maka di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu memberi manfaat kepada si mati, kerana berkat bacaan Al-Quran itu memberi manfaat pada orang hidup dan juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang penting niat jamuan itu adalah sedekah bagi pihak si mati, maka sampai pahala kepada si mati tanpa khilaf. Semua ulama setuju sedekah bagi pihak si mati jadi untuk si mati. Itu apa cerita pula 3 hari tu? Sedekah-sedekah lah, jamu-jamu lah. Apa cerita 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari? Al-Imam As-Sayyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Hawi, inna Tawusa qala rahimahullah ta'ala, Tawus ni di kalangan tabi'in, maknanya murid kepada sahabat Nabi. Qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, sesungguhnya orang yang mati itu diuji di dalam kubur-kuburan mereka itu selama 7, yakni 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam, dan adalah mereka dahulu. Mereka dahulu ni siapa? Jadi kita fahami daripada percakapan tabi'in, bila tabi'in mengatakan depa dulu tu sahabat Nabi. Bila tabi'in menceritakan tentang mereka dulu ialah sahabat Nabi. Berarti sahabat Nabi mereka suka menjamu makan bagi pihak si mati pada 7 hari tersebut, supaya moga-moga Allah ringankan ujian bagi orang yang baru meninggal dunia itu. Ila an qala, sehinggalah sampai riwayat kata-kata Imam Tawus tadi. Dia berkata, an Ubayd bin Umair qala yuftanu rajulani. Daripada Ibn Umair, beliau berkata bahawa 2 jenis orang mati diuji. Asalnya rajulani, 2 lelaki, tapi maksud dalam hadis ni 2 jenis orang yang mati diuji. Mukminun wa munafiqun. Orang mukmin diuji, orang munafik juga diuji. Munafik di sini boleh jadi munafik yang sebenarnya dia masih beriman, tapi ada pada dia itu sifat munafik. Bercakapnya berbohong, diberi amanah dia khianat, bila bergaduh dia itu berlebih-lebihan. Kalau munafik yang khalis, yang menyembunyikan kekufuran, dia menzahirkan iman tapi sebenarnya dia kafir, itu kalau orang Islam lah. Fa ammal mu'minu fayuftanu sab'an, adapun orang yang benar-benar beriman maka tetap akan diuji selama 7 hari. Wa ammal munafiqu fayuftanu arba'ina sabaha, sementara orang yang munafik, ada dalam hati dia, dalam perangai dia tu orang ciri-ciri munafik, maka orang ini diuji selama 40 hari. Jadi ada rasional lah membuat jamuan makan dalam tempoh tersebut. Moga-moga berkat sedekah bagi pihak semati tadi itu meringankan ujian dalam tempoh tersebut. Tapi yang ke-40, yang ke-100 tu tak tahu, Allah alam mana dia punya ambilannya. Mungkin sebagai kebiasaan saja. Jadi kebiasaan, kalau
tidak bercanggah dengan syarak dibenarkan. Tapi tak boleh didakwa misalnya ini berdasarkan hadis mana, ini berdasarkan apa. Kalau tak ada dalilnya, tak adalah. Cuma kembali pada hukum asal, membuat jamuan itu adalah perkara yang digalakkan. Tak kisahlah hari ke 100 ke, hari ke 200 ke, ya. Masih lagi dalam kategori bersedekah bagi pihak si mati. Keterangan maksud kalimat fakanu yastahibuna, mereka menggalakkan dalam keterangan di atas adalah para sahabat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perkara itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tahu perkara itu dan baginda mengakuinya. Maknanya Nabi sallallahu tak larang. Kemudian dalam kitab Al-Hawi juga disebutkan, inna sunnatal it'ami sab'ata ayyamin balaghani annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Jadi ada orang kata jamu makan lepas kematian ni bid'ah. Tapi Imam Suyuti mengatakan sunnah. Sesungguhnya sunnah iaitu amalan yang diamalkan oleh sahabat tu, iaitu jamu makan selama 7 hari, telah sampai berkhabaran kepada aku bahawa cara ini berkekalan sehingga sekarang. Maknanya bukan zaman sahabat je buat, tapi diteruskan sampai sekarang, iaitu zaman Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Bahkan sampai sekarang, zaman kita, di Makkah dan juga di Madinah. Fazahiru annaha lam tudrak min ahdi sahabati ilal an. Jadi zahirnya amalan ini tidak pernah ditinggalkan semenjak daripada zaman sahabat sehinggalah sekarang. Sekarang dalam ayat ini makna zaman Imam Suyuti. Tiba-tiba zaman kita orang nak larang, kata dia jangan buat. Wa annahum akhazuha khalafan an salafin ila sadril awal. Dan bahawa mereka yang mengamalkan menjamu makan selepas kematian ini, mereka mengambil sunnah ini, cara ini daripada, maknanya generasi yang kemudian mengambil daripada generasi yang terdahulu, seterusnya bersambung-sambung sehinggalah kepada generasi yang pertama, iaitu generasi sahabat. Jadi daripada kata-kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala difahami bahawa amalan menjamu makan selama 7 hari tidak pernah ditinggalkan oleh umat Islam semenjak zaman sahabat sehingga ke zaman Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Cuma mereka membangkang, mereka yang anti kepada penduri arwah ni, kerana kata dia yang sunnah adalah keluarga si mati dijamu. Orang ramai buat makanan beri pada keluarga si mati, bukannya keluarga si mati pula buat makanan jamu orang ramai. Kerana dalam hadis apabila wafat, meninggal dunia sepupu Nabi SAW, anak kepada Abu Talib, iaitu Sayyidina Ja'far yang dikenali sebagai At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, ij'alu li'ali Ja'farin ta'ama, buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan. Kenapa? Kerana mereka itu sudah dalam keadaan sibuk dengan kesedihan, sibuk dengan urusan kematian, kesedihan dan sebagainya, itu menghalang orang tu daripada fokus kepada memasak, ya. Sedih lagi, sibuk lagi, ya. Jadi kan kalau dihantar makanan itu meringankan dan juga memenuhi keperluan. Jadi itu sunnah, tidak dinafikan. Tetapi tidak automatik kalau menghantar makanan kepada keluarga si mati itu adalah sunnah, maka keluarga si mati buat makanan untuk orang ramai automatik jadi bid'ah. Tidak. Kerana setiap satu itu ada konteks dan juga tujuan dia. Ketika saya berdiskusi ilmiah, lama dah, tahun 2016, tajuk bid'ah hasanah dengan Dr. Razaimi. Jadi saya terangkan bahawa kalau illah memberi makan kepada keluarga si mati itu hilang, maka hukum dia berubah. Alasan ataupun asas hukum sunat menyediakan makanan kepada keluarga si mati adalah meringankan beban keluarga.
Tapi kalaulah misal kata oleh kerana jiran tu terlampau ramai yang beri makanan, akhirnya keluarga semati jadi terbeban, tak tahu nak letak mana. Makanan dah berlebih-lebih, peti ais pun dah penuh, maka hilanglah hukum sunat tu. Itulah saya terangkan. Jadi ada yang komen-komen tu marah. Oh, dia kata ustazku ni bak main-main pula hadis. Hadis dah suruh bagi makan pada keluarga semati, dia boleh pula kata kalau gini, kalau gitu. Sebenarnya yang kata kalau tu bukan saya. Itu ulama Arab Saudi, Syekh Ibn Baz atau siapa di kalangan ulama Saudi, dia yang terangkan. Sebab hukum ni kebanyakannya dia mu'allal, dia ada illah dia, dia ada asas dia. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum ini dia berpusing-pusing mengikut illah dia, ada atau tak ada. Ada illah, ada hukum. Hilang illah, hilang hukum. Contoh, apa illah makruh memakan bawang putih? Sebab bau dia busuk. Katalah ada satu teknologi yang mana bawang putih itu diproses sehingga kan hilang bau dia, tapi rasa masih rasa bawang putih, tapi bau dah tak ada, maka hilanglah makruh dia. Jus anggur halal diminum, diperap jus anggur sampai dia bertukar menjadi khamar. Dalam keadaan jus anggur itu jadi khamar, kalau minum memabukkan, maka asas keharaman khamar adalah memabukkan. Jadi hukumnya adalah haram. Tapi kalau dibiarkan apa tu jus anggur tadi lama kelamaan sehingga dia berubah menjadi cuka walaupun dia daripada sumber yang sama, cuka anggur, tetapi dia tidak memabukkan. Bahkan dia jadi satu perasa, menambah rasa masam kepada makanan. Maka berubah hukum haram tadi, padahal asalnya substance yang sama, kepada halal kerana illah dia sudah hilang. Jadi begitulah, illah membuat makanan keluarga si mati adalah membantu meringankan beban keluarga si mati. Tapi dalam keadaan di mana makanan terlampau banyak, kalau kita bawa makanan membebankan dia, dia pun tak tahu dah letak mana. Orang yang nak makan dah tak ada, nak simpan pun tak ada tempat, maka hilang hukum sunat tadi. Mana ini amalan yang ada illah. Ada juga amalan yang kita tak tahu illah dia, biasanya ibadah lah. Apa illah? Kalau kita terketuk ambil wudu basuh muka, why not kita terketuk basuh punggung? Tak ada. Itu tak dikenal pasti illah dia. Memang kalau kita terketuk nak semayang berwudu, dan wudu basuh muka, bukan basuh punggung. Walaupun yang kentut tu punggung. Ada orang tanya, ustaz, sebab apa ustaz? Ada juga ustaz pandai-pandai nak cuba jawab. Kata dia sebab bila kita kentut yang malu tu muka, jadi kita basuh muka. Itu pandai-pandai je. Tangan pun basuh, tak ada kena-mengena. Kepala pun sapu, kaki pun basuh. Itu antara contoh hukum yang illah ni tidak boleh dikenal pasti. So kita tak boleh nak kias. Sebab asas kias tu adalah illah. Baik. Jadi kembali kepada kesimpulan, semata-mata bahawa ianya adalah sunat untuk kita itu membuat makanan bagi keluarga si mati dengan tujuan meringankan beban keluarga si mati, maka tidak automatik keluarga si mati pula haram buat makanan, tidak. Boleh jadi haram. Dalam mazhab Syafi'i berkata haram, ya. Tapi bukan haram begitu macam yang kamu tak ada zaman Nabi haram, tak ada zaman Nabi haram, bukan ya. Dalam mazhab Syafi'i, keharaman membuat jamuan makan itu sekiranya kos jamuan makan itu diambil daripada sumber harta yang haram, seperti harta anak yatim, harta orang yang safi, orang yang tak pandai urus harta dia. Kenapa jadi haram? Kenapa cerita anak yatim? Kerana kadang-kadang orang tak perasan, si mati meninggalkan anak yang belum baligh. Jadi anak yatim ni belum baligh lah. Saya pun yatim, saya yatim piatu. Dia yatim piatu apa? Awak dah baligh. Awak umur dah 40, yatim piatu apa? Ya. Yatim ni, dia bapa meninggal dalam keadaan dia tu belum baligh. Jadi dia tu yatim.
Sebab dia dah balik, dia take care diri dia sendirilah. Jadi kadang-kadang orang tak perasan, dia minta izin dengan budak tadi, kami ambil sikitlah bahagian harta pusaka kamu ni, nak buat jamuan untuk ayah kamu. Budak tadi dengar nak buat jamuan untuk ayah, tak apalah, boleh ambil lah. Padahal oleh kerana dia belum balik, ridha dia untuk mensedekahkan harta dia itu tidak sah. Bila tak sah, kita ambil itu berarti harta yang haram. Berarti jamuan makan itu sumbernya haram, maka jamuan itu haram. Ataupun yang dikatakan makruh adalah semata-mata untuk membesarkan urusan kematian. Makruh. Sebab urusan kematian dah urus, ya, ambil iktibar, doakan, apa semua selesai. Tapi oleh kerana nak membesarkan, berkumpul, buat pula satu majlis, itu makruh. Tapi tujuannya untuk meratap, biar tunjuk orang-orang sedih, haram. Kerana meratap itu haram. Tujuannya adalah untuk supaya menjamu makan sedekah bagi pihak semati, sunat. Kerana sedekah bagi pihak semati itu sunat. Berkumpul untuk bertahlil, baca Quran, istighfar, dan pahalanya diniatkan untuk semati, untuk majoriti ulama, itu adalah sunat. Kerana sampai pahala itu. Jadi benda ni tak boleh rigid sangat. Ada seorang, ni tak ada zaman Nabi. Ramai orang mati zaman Nabi, tak pernah dengar apa Nabi buat peduli arwah. Jadi itu yang kita cerita tadi. Ada berlaku jamuan, dan kalau ikut kefahaman sebahagian ulama, yang menjemput itu adalah isteri si mati. Itulah jamuan lepas kematian itu. Itu yang sahabat buat 7 hari itu, jamuan lepas kematian itu. Faedah, orang yang melarang membuat tahlil pada hari ketiga dan seterusnya itu berdalilkan bahawa ia tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kalaupun Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan, kita dah belajar dalam bab yang kedua dahulu, semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan bahawa perbuatan itu haram. Kena tengok dengan dalil-dalil yang lain. Jadi dalil yang kita dah bawa tadi jelas menunjukkan secara umumnya membuat jamuan makan itu adalah sunat. Sebab saya kata secara umum, ialah kalau melibatkan harta yang haram tadi kan jadi haram. Kalau dengan tujuan nak membesarkan urusan kematian kan jadi makruh. Kalau dengan tujuan supaya dapat meratap semati kan jadi haram balik. Tapi secara umumnya sekadar nak jamu makan, sedekah bagi pihak semati, hukumnya sunat. Bahkan yang hari ke-7 itu dan juga hari ke-40 itu ada sandarannya. Okey, selesai tentang masalah kenduri arwah ataupun tahlil arwah. Tapi kalau tak nak buat pun ya tak ada paksaan. Dia kata macam memaksa-maksa pula, tak apa je kalau tak nak buat. Tak ada pula ulama yang kata wajib. Paling-paling sunat lah. Dan kalau sampai nak berbalah, nak bergaduh apa semua, tak payah. Setengah orang sekarang senang. Dia nak sedekah pihak semati, guna duit dia sendiri, beli makanan, hantar ke masjid, minta berjasa baik orang masjid, ikut buat tahlil ringkas, yang hadiah tahlil pada semati. Dia pun senang. Orang masjid pun dapat makan free malam tu. Balik bekas orang, senang. Boleh ya. Benda ni bukan ibadah khusus, dia umum. Jamu makan ni sunnah dengan kata yang disunatkan. Baik, haul. Sekali orang sambut haul Syekh Abdul Qadir Jalani, haul Tok Balung, haul Imam Al-Haddad. Apa dia haul-haul ni? Boleh ke? Haul ini dia ada kaitan dengan mengingati si mati setelah berlalu setahun. Bukan setahun makna setahun, setahun demi setahun. Sampai sekarang orang sambut haul. Hari di Masjid Teguh Afwan Jamaah Bukit Jelutong, dihadiri oleh Menteri Hal Ehwal Agama yang baru, ya, Datuk Dr. Naim, ya, hadir. Itu haul memperingati Syekh Abdul Qadir Jalani. Boleh ke ni buat haul-haul ni? Nanti yang dimasukkan di sini. Ini disebut oleh Imam Asy'uti dalam Syarhus Sudur, melapangkan dada. Bagi orang yang nak melapang dada lah.
menyebutkan riwayat seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah yang menukilkannya daripada Al-Waqidi rahimahullah ta'ala. Wa akhrajal Baihaqi 'anil Waqidi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhudin fi kulli haul. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap haul, maknanya setiap tahun Nabi SAW akan pergi menziarahi kepada kuburan syuhada yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Mana amalan ziarah kubur setahun sekali ini ada sandaran daripada perbuatan Nabi SAW. Wa idza balagha asy-sya'ba rafa'a sautahu fayaqul. Apabila sampai ke lembah itu, lalu Nabi SAW meninggikan suara baginda seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Ya, Nabi SAW memberi salam khusus kepada orang-orang yang dikebumikan di perkuburan syuhada Uhud. Summa Abu Bakr radhiyallahu anhu kullu haulin yaf'alu misla zalika. Lepas wafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar pun setiap tahun buat benda sama. Setahun sekali pergi ziarah ke syuhada Uhud. Summa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar buat benda yang sama. Summa Utsman radhiyallahu anhuma, Sayyidina Utsman juga melakukan perbuatan yang sama. Jadi menziarahi kuburan orang mati setahun sekali ini ada sandaran daripada perbuatan Nabi SAW dan juga khulafa ar-rasyidin. Sesuai tak dengan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah saya dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi tak perlu anti kepada haul. Lebih-lebih lagi haul ini biasanya menceritakan balik. Kalau haul Syekh Abdul Qadir Jilani, barangkali baca balik nasihat-nasihat beliau, barangkali baca sirah perjalanan hidup beliau. Jadi ini termasuk di dalam tasbitul qalbi. Jadi dalam Quran kan Allah Ta'ala sendiri memberitahu kepada Nabi SAW bahawa Allah menceritakan kisah para Nabi itu linusabbitu bihi fu'ada, supaya kami itu mentasbitkan dengan kisah-kisah tadi itu hati kamu. Jadi kisah yang baik-baik ini dia memberi kesan hati kita jadi kuat. Kita sendiri mungkinlah tak mampu nak buat seumpama itu, tapi bila kita dengar orang dulu begini diuji, mereka sabar, begini mereka diuji oleh Allah, mereka berjaya, ya. Kalau seumpama Nabi SAW yang ulul azmi, yang khairul bariyah pun Allah Ta'ala tetapkan hati baginda dengan kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, apatah lagi yang lemah macam kita ini, lebih lagi berhajat kepada dikuatkan hati kita itu dengan kisah-kisah para Nabi, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para wali, kisah-kisah orang soleh. Ya, tujuan supaya kita tadabbur, ambil iktibar, dan juga kita itu mengambil uswah, contoh yang hasanah, ya, daripada sirah kehidupan mereka. Selesai. Kemudian bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan Al-Quran yang dilakukan semasa majlis tahlil itu mendapat ganjaranlah sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Hadis yang menggalakkan orang bertahlil, bertasbih, bertahmid, menggalakkan baca Quran. Jadi boleh sahaja semua amalan-amalan yang digalakkan itu dilakukan dalam satu majlis, tidak ada halangan. Bukan mesti duduk satu itu mesti baca Quran je. Boleh baca Quran, lepas baca Quran istighfar, lepas istighfar tasbih, boleh digabungkan pelbagai ibadah tadi dalam majlis yang sama. Wallahu a'lam. Insya-Allah next di muka surat 219 sedikit renungan tentang amalan dan pendirian Syekh Ibn Taymiyah yang dijadikan idola oleh golongan yang kerap anti kepada tahlil arwah, anti kepada sambutan haul. Jadi kita nak buka fikiran mereka, tokoh idola mereka juga tidak menentang amalan-amalan sebegini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika
kama naqarrada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.